Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 183. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan kes 183 merupakan seorang anak damit berumur 1 tahun 7 bulan yang tiba ke negara ini dari Bangladesh melalui Kuala Lumpur pada 28 Januari 2021. Kes 183 sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi rawatan, sementara pengesanan kontak mendapati 3 orang kontak terdekat bagi kes ini. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 42 kes. 576 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,704 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 287 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 94,605 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Negara Brunei Darussalam telah menerima sumbangan vaksin Sinopharm dari Republik Rakyat China. Sumbangan tersebut mencerminkan kerjasama dua hala yang erat dalam mencegah pandemik COVID-19 dan komitmen terhadap memperkukuhkan lagi kerjasama sempena memperingati ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik di antara kedua-dua buah negara. Dalam sidang akhbar Kementerian Kesihatan pada bulan Mac 2020, iaitu pada permulaan pandemik COVID-19, negara Brunei Darussalam telah memberikan sumbangan bantuan kepada Republik Rakyat China. Sumbangan berkenaan adalah berasaskan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan masih meneliti perancangan bagi pembahagian vaksin COVID-19 termasuk vaksin berkenaan kepada orang ramai di negara Brunei Darussalam menurut keutamaan yang disarankan. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai maklumat dan nasihat kesihatan berkaitan dengan vaksin COVID-19. Manakala dalam pemberian vaksin COVID-19 nanti, orang ramai akan dimaklumkan menerusi aplikasi BruHealth. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengaktifkan penggunaan aplikasi BruHealth. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Pengisytiharan tahun 2021 sebagai Tahun Tindakan Iklim merupakan satu usaha untuk memberi kesedaran dan meningkatkan kepentingan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam BNCCP dan pelaksanaannya yang berkesan dengan melibatkan semua pihak. Ini termasuk orang awam, para belia dan badan bukan kerajaan NGO memainkan peranan bagi sama-sama mendukung protokol hijau melalui beberapa inisiatif yang telah dikenal pasti. Berucap semasa sesi muzakarah Kementerian Pembangunan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Kafar, Menteri Pembangunan juga menyatakan pelancaran buku garis panduan protokol hijau yang dilancarkan baru-baru ini oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memainkan peranan bagi mengurangkan jejak karbon dalam premis-premis di sektor kerajaan. Sesi muzakarah diadakan pagi tadi di Pejabat Pertapakan Projek Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dengan bantuan Jabatan Perkhidmatan Awam,
semua jabatan-jabatan akan terlibat sama di dalam mempromosikan operasi harian rendah karban dengan melaksanakan amalan-amalan hijau melalui 7 elemen utama di dalam protokol hijau, iaitu penggunaan tenaga, penggunaan air, penggunaan kertas, penggunaan plastik, pembuangan sisa-sisa pepujal, pengurusan acara-acara resmi dan penanaman pokok. Di antara elemen penting dalam garis panduan ini ialah untuk memastikan semua premis-premis kerjaan di negara ini tidak akan menggunakan botol-botol plastik dan menjadikan kawasan atau zon bebas botol plastik. Di samping itu juga, setiap kementerian disarankan untuk menanam pokok di premis masing-masing ataupun di tempat-tempat yang telah dikenal pasti oleh pihak sekretariat bagi mendukung program kempen 26,000 pokok setahun seperti yang terkandung di dalam garis panduan protokol hijau. Yang berhormat juga menjelaskan mengenai beberapa penggubalan akta dan peraturan baru pada masa ini yang sedang dan telah dikemaskinikan dengan hasrat untuk memberikan impak positif dan menjaga kepentingan orang ramai. Antaranya Building Control Regulation 2020, Composition of Offences di bawah Perintah Kawalan Bangunan 2014 yang telah berkuat kuasa pada 1 Jun tahun lalu. Juga dilaksanakan pendaftaran caveat yang dihasratkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu ke atas bidang tanah dengan memasukkan atau mendaftarkannya ke daftar tanah. Dengan berkuat kuasanya sebahagian daripada Perintah Pindaan Kanun Tanah 2016 itu, ia akan dapat meningkatkan lagi sistem pentadbiran tanah dan pembangunan di negara ini. Sementara itu, Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Maryanti binti Datu Sri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman selaku Ketua Rombongan dalam ucapannya berkata, lawatan-lawatan yang telah diadakan di tapak-tapak projek meningkatkan kesedaran awam dan pihak-pihak berkepentingan tentang kepentingan menghadapi perubahan iklim serta penguatkuasaan pindaan-pindaan akta dan peraturan yang berkaitan. Terdahulu sebelum sesi muzakarah diadakan, Yang Berhormat Menteri Pembangunan serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara memulakan dengan acara penanaman pokok di kawasan lapang berdekatan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sebagai mendukung usaha pihak kerajaan ke arah mencapai salah satu strategi utama BNCCP, iaitu dengan mencapai sasaran untuk menanam sebanyak 500,000 pohon pokok baharu menjelang tahun 2035. Pada sesi muzakarah ini juga, rombongan juga berpeluang mendengarkan taklimat ringkas mengenai perubahan iklim yang disampaikan oleh Urussetia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Juga disampaikan aktiviti tahunan tindakan iklim yang giat dilaksanakan oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCC, antaranya pelancaran protokol yang telah diadakan pada Januari lalu. Turut hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Golongan belia di negara ini memberi maklum balas yang positif dalam menambah baik inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk kemajuan para belia. Mereka juga berkeinginan untuk merebut peluang-peluang yang sedia ada termasuk pendidikan, pekerjaan, latihan dan program membina jati diri. Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara ketika ditemui pada sesi pemberigaan bagi dasar belia negara dan strategi DBNS 2020-2035 kali keempat, menjelaskan dari 3 sesi pemberigaan yang diadakan sebelum ini, para belia melahirkan harapan untuk mengikuti pelbagai program yang telah disediakan dalam meningkatkan pembangunan belia di negara ini. Sesi pemberigaan diadakan petang tadi di IBTE School of Aviation Brakas. Apa yang kami dapati adalah satu, mungkin boleh dianggap sebagai pattern kali ya, iaitu kurang awareness lah daripada para belia tentang program-program dan juga badan-badan sukarelawan yang ada di Brunei Darussalam. Apabila kami bertanya macam tentang apa diorang punya harapan lah sebagai contoh, sebenarnya diorang mau ikut
program membina jati diri, program meningkatkan kapasiti dan sebagainya. Tapi kebanyakan Indah tahu pulang sebenarnya ada program-program sudah disediakan oleh pelbagai jabatan-jabatan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Banyak harapanlah tentang macam mana cara diorang dapat menyumbang kepada negara sama ada melalui industri kreatif, hiburan dan sebagainya. Sesi dihadiri oleh 86 pelajar IBTE dari Kampus Sultan Saiful Rijal, Kampus Mekanikal, Kampus Bisnes, Kampus Agroteknologi dan Kampus Nakhoda Ragam. Ia bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran tentang program dan inisiatif belia di samping mendapatkan pandangan belia bagi pembaikan negara. Yang Berhormat Dayang Khairunisa yang juga pengerusi Kumpulan Penasihat Belia DBNS dan yang di-Pertua Majlis Belia Brunei juga menyentuh mengenai Youth Snapshot yang mengandungi maklumat mengenai program-program belia dan program latihan kemahiran diri yang sehaluan dengan Matlamat Wawasan Brunei 2035. Sesi pemberigaan DBNS 2020-2035 dianjurkan oleh Kumpulan Penasihat Belia dengan kerjasama Majlis Belia Brunei, juga disertai dengan rakan strategik daripada sektor kerajaan termasuk Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD, Darussalam Enterprise DARE, Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035, Pusat Pembangunan Belia JAPEM dan Brunei Climate Change Secretariat. Lebih 1,000 daging mentah yang tidak mempunyai tanda halal Majlis Ugama Islam Brunei dirampas dalam operasi bersepadu yang dijalankan di kawasan Mentiri. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas petikan titah. Pasangan suami isteri perlu memahami peranan masing-masing dalam institusi kehidupan berkeluarga yang dibina. Dengan mencontohi kehidupan berkeluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun di sebalik kesibukan sebagai pemimpin, baginda tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa Forum Keluarga Hiwar Fiqh Al-Usrah 2.0 dikendalikan oleh Jabatan Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Jamaat dan Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dan merupakan salah satu projek sempena Hari Ulang Tahun Jamaat ke-15. Forum berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Forum bertajuk Teladan Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga, kaedah pengukuhan dan cabaran semasa dibincangkan oleh 3 ahli panel iaitu Major Arifin bin Amit, Penolong Ketua Jamaat, Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, Kupu SB dan Pengiran Nur Hayati binti Pengiran Haji Kashran, Penguasa Dakwah dan Tabligh Pusat Dakwah Islamia. Selain forum, mini pameran dan jualan buku juga diadakan. Juga hadir Awang Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Sebanyak 1,120 kg daging mentah dan 151.2 kg hati buyah berjaya dirampas semasa operasi bersepadu yang dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Operasi yang diketuai oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Brunei dijalankan di kawasan Mentiri pada 5 Februari lalu.
Dalam siaran akhbar Jabatan Hal Ehwal Syariah menjelaskan ketika operasi, daging mentah jenama Alana dan hati buyah jenama Greenlee yang ditinggalkan di kawasan luar sebuah rumah di Kampung Pengkalan Sibabau Mentiri ditemui. Kesemua barang rampasan tidak mempunyai tanda halal Majlis Ugama Islam Brunei yang dipercayai dibawa masuk ke negara ini tanpa permit import halal dan kes tersebut diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais di Raja Brunei untuk tindakan selanjutnya. Sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging mentah boleh dilaporkan ke bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui talian hotline 7166-222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Aspek kesedaran kesihatan atau health awareness termasuk kempen menderma darah dan pameran kesihatan diketengahkan dalam kempen Brunei Unified hari ini. Fokus utama kempen adalah untuk membantu agensi-agensi kerajaan mengambil langkah aktif dalam memberikan sokongan padu kepada masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan, antaranya kesedaran menjaga kesihatan. Kempen berlangsung di The Mall Gadong. Antara yang menarik perhatian pengunjung ialah kempen menderma darah dari Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal, pameran-pameran dari Pusat Pakar Pantai Jerudong PJAC, Pusat Perubatan Jerudong Park JPMC dan Majlis AIDS Brunei. Juga menyertai Job Center Brunei dan Manpower Planning and Employment Council MPEC bagi para belia yang sedang mencari pekerjaan. Kempen diteruskan esok dengan memfokuskan pendidikan Islam yang mana akan mengetengahkan pelbagai jenis klinik-klinik rohani seperti klinik menghalusi bacaan surah Al-Fatihah, solat, wuduk, tayamum dan memandikan jenazah. Kempen Brunei Unified buat julung kalinya dianjurkan oleh Kudus Event Management Services. Sembilan rakyat tempatan dan 4 warga negara asing dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A semasa operasi bersih bersepadu. Operasi dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan bersama bahagian pencegah Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di persekitaran kawasan pusat bandar Bandar Seri Begawan. Individu-individu berkenaan adalah dikehendaki membayar kompaun ke bahagian kewangan tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh masa 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskan bayaran kompaun berkenaan akan mengakibatkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Bagi kesalahan pertama, boleh membawa hukuman denda RM1,000. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Hasil dapatan dari bahagian pencegah Jabatan Kastam dan Eksais Diraja mendapati seramai 8 individu terdiri daripada 5 rakyat tempatan dan 3 warga negara asing didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 146 Perintah Eksais 2006 kerana memiliki barang-barang tegahan seperti rokok dan vape. Kesemua individu diarahkan untuk hadir ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan selanjutnya.